check the condition before start looping. Okay. Ni check the condition started. Okay, kalau tengok untuk while dengan for ni, dia punya condition dia ada kat atas, kalau dual condition dia ada dekat bawah. Okay, do you understand ni kelas? Okay, dalam lecture itu kita dah buat while, ni condition dia, nampak ni condition dia. Nampak ni saya share ni? Nampak saya share Dev C++? Nampak. Okay, so ni adalah condition dia. Kalau condition ni true, barulah this akan di run. Tapi kalau dual, tak ada condition dia kat bawah. Sebab tu nama dia post test. Dah run dulu apa yang ada dalam looping tu, and then baru dia check condition. Kalau for, dia check condition dahulu, baru dia akan run. And then we also have discussed on the structure of looping. Structure of looping, tak kisah awak pakai while ataupun pakai dual. So this is the statement. Okay. So kalau statement tu lebih daripada satu, biasanya kita akan letak this one. Bila statement ni buat ni, di bawah while ni kita letak curly bracket. Okay. The bracket is to just to tell the compiler what statement will be repeated. Okay, apa yang nak di-repeat tu kita letak dalam ni curly bracket. Tak kisah pakai while ke, pakai dual pun ada curly bracket, pakai for pun ada curly bracket. Faham? So curly bracket is important to tell the compiler, to tell the computer which line will be repeated. Faham ni? Faham tak? Apalah, saya cakap seorang je. Okay, and then the structure of dia ada berapa condition, ada berapa jenis. So condition yang ni adalah kita pakai counter. When the looping using counter, so we need to have this one, initialize. Lepas tu akan ada condition dan juga dia punya update. Ini kalau kita punya looping, kita nak control, how to control the looping, macam mana kita nak control looping tu berulang berapa kali. Kalau kita pakai counter, so kita kena ada 3 benda. Yang pertama adalah ni, initialize. Yang kedua adalah condition. Yang ketiga adalah update. Sama juga, ini dual dia gunakan counter control. Counter control, dia ada initialize, dia ada condition dan ada update. For pun sama kat sini. Dia pakai counter control. Pun ni counter control, awak boleh refer dekat lab. Awak boleh refer dekat lecture. Nak control loop ni ada 5 cara. Dia pakai counter, ataupun dia pakai sentinel, ataupun dia pakai end of file lah benda tu. Tapi saya fokus 2 sahaja, counter dengan sentinel. Yang end of file kita akan cover dekat chapter 10 nanti. Okay, so here also we have ni adalah initialize, ni adalah dia punya condition, ni adalah dia punya update. Ini adalah looping yang kita control gunakan counter. Berapa kali nak berulang. And then we also have discussed on this type of looping. Ini looping juga, looping while. Tapi dia tak pakai counter. Dia tidak menggunakan counter untuk control. Sebab tak ada initialize dan tak ada update. Dia cuma ada macam ni sahaja. M not equal to 0. Maksudnya kalau value yang dipasangkan
As long as the value entered, the mile entered is not equal to 0, then this loop will continue running. Ni kenapa? Muhammad Izul Hakim ambil gambar. Dah discusskan lecture itu. Okay. Yang ni menggunakan Sentinel control. Dah ambil gambar dah. Ambil gambar dah. Dah. Right. Finish on this one. Now we want to discuss about this one, nested loop. So nested loop, please refer to page 66. Okay, page 66. Okay. Example 4, nested for. Ini adalah nested loop Nested loop menggunakan for. Nampak ni saya share gambar ni? Right. So, this is the example of nested loop ataupun nested for. Dia menggunakan for. Apa maksud nested for ni ataupun nested loop? Maksud dia dalam loop ada loop. Dalam loop ada loop. Loop in the loop. Ni, nested loop in the loop. So dalam loop ni adalah loop yang di luar. Dalam loop ada loop. Ni ada loop kan? Nampak ni? Ada dua for kan? Okay. So for yang pertama, for yang ni saya panggil for luar. For luar. Ni for yang di luar. Outer for. Inner for. Outer for, inner for. Boleh? Outer for ataupun outer looping start from line 8 until line 14. Outer for ni, for yang di luar ni, dia start dekat line 8 hingga line 14. Faham? 8, 9, 10, 11, 12, 13 ni adalah dia yang di dalam, luar yang for yang di luar. Boleh? Alright. Second for ataupun inner for, okay, dia punya what will be repeated is from line 10 until 12. Okay. Nampak ni? So curly bracket ni, curly bracket yang ni 10 hingga 12, 10 dan 12 ni adalah untuk inner for. Curly bracket dekat line 8 dengan line 14 ni adalah kepunyaan outer for. Faham Nampak ni? Dia kena ada curly bracket. It's better lah if you write a program, walaupun ada satu line je letak je curly bracket. Okay? Ingat, tu structure nak buat for, nak buat for ke, nak buat if ke, nak selamat memang kena letak curly bracket. Okay? Letak curly bracket. Tak kisah di sini ada satu line ke, dua line ke, nak selamat letak curly bracket. Ini kita panggil apa ni? Yang dalam curly bracket ni kita panggil apa? Semua sekali ni. Kita panggil dia sebagai apa? Panggil apa ni? Panggil apa? Dan dekat situ ada input, ada output, ada proses. Betul? But generally we call it this as thank you Ting Tan Hong. Okay? Di sini ada input, ada proses, ada output kan. Okay?
So semua ni basically yang di bawah curly bracket ni kita panggil dia sebagai statement. Kalau ada banyak kita panggil statements, ada S lah kan. Faham? Ini kita panggil statement. Ada dalam muka surat itu kan konsep muka surat 62 dengan 63. Itu muka surat 62 dengan 63. So ni kita panggil sebagai, kalau satu line je kita panggil statement. Kalau banyak line ni kita panggil statements. Ada S. Faham? Okay. Jadi saya nak cakap ni, dengar dan tulis. Biasanya masa bila kita letak curly bracket, bracket ni boleh letak, saya cadangkan better letak kan. Tapi nanti akan ada soalan, mungkin curly bracket dia tak ada. Itu maksud dia. Okay. Curly bracket is compulsory if we have statements. Compulsory kalau ada banyak statement. Ini ada berapa statement ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 statement. So, statements. Okay. So, kena letak curly bracket. Tapi kalau dia cuma ada satu statement, tak payah letak curly bracket pun tak. Faham? Faham Alright. Back to our one. Okay. Untuk for yang di luar ni, outer for, ada berapa statement? For yang di luar ni ada berapa statement? For luar, outer for, ada berapa statement? 2. Ada 2. Apa dia 2 tu? For dengan see out. For dengan see out. Dia ada 2 statement. Ini adalah statement yang pertama. Walaupun dia for, walaupun dia ni for, tapi sebab dia di dalam for yang di luar ni, ni kita consider sebagai statement. Ingat tadi contoh yang tadi, statement ni boleh jadi input, boleh jadi process, boleh jadi output. Okay? Statement is general term. So if we look at here, so how many statement for untuk for yang kat luar ni, outer for ada 2. Statement yang pertama adalah for j equal to 1 ni sampai sini. Statement yang kedua adalah C out I. Faham ni? Ada 2 statement. Okay. For yang kat dalam ni, inner for, ada berapa statement? Inner for, ada berapa statement? 1. Okay. 1 sahaja. So dia letak curly bracket. Nak letak boleh, tak letak pun boleh sebenarnya. Masalah. Cuma dia letak supaya awak tak confuse. Nanti saya akan tunjukkan macam mana letak dengan tak letak. Okay, alright. So, do you understand this one? This nested for. Okay, for yang outer for ni ada 2 statement. So, ada 2 statement Ini statement pertama adalah line 9 sampai line 12. Consider sebagai satu statement sebab dia adalah, ni adalah for. Understand? Dia macam satu group for. So, statement pertama, statement kedua. Kakak ni faham? Ada 2 statement. Outer for ada 2 statement. Outer for ni ada 2 statement. Faham So my question is, how many times the statement under outer for will be repeated? Berapa kali statement dalam outer for ni for yang di luar ni akan diulang? Berapa kali akan diulang?
5 Start daripada I1 sampai I5. Betul? 7. 5 kali Okay. Betul jawapan dia memang 5. Okay, next question. How many times this inner 4 will be repeated? How many times this inner 4 will be repeated? 5 juga. Salah, bukan 5. Kali. 1 salah, 4 salah. Awak tengok condition dia. Nak tahu berapa kali dia akan ulang, tengok condition, tengok dia punya counter, tengok dia punya update, tengok dia punya initial. Berapa kali? 3 salah. Berapa cepat? Tujuh salah. 0 salah. Saya tertarik dengan komen daripada Syafiq Silmi, Cik Mat. Dia kata soalan saya tadi berapa kali dia ulang kan? Dia kata I. Apa maksud I? Syafiq Silmi, apa maksud awak? Semua salah Tapi saya tertarik dengan jawapan Syafiq Silmi ni. Dia kata I. Apa maksud I? Value I. Soalan saya apa tadi? Berapa kali dia akan repeat? Bukan value I Bukan 5, salah. Guru pagi tadi ada seorang jawab betul. Jawapan dia adalah bergantung kepada value I. Berapa kali inner 4 ni akan di-repeat? Jawapan dia adalah bergantung kepada value I. Syafiq Silmi bukan value I kena tambah bergantung kepada, depend on value of I. If the value of I is 1, so dia tak akan repeat. If the value of I is 2, so dia akan repeat sekali. If the value of I is 3, dia akan repeat 2 kali. Faham ni? Tengok condition dia ni. J less than I. J less than I. Faham tak ni? Faham. Faham saya. Okay, if we run this program, so actually how many times ni dia akan repeat? Tadi bergantung pada I. Kalau I dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. So kalau 1, 2, 3, 5, C out J ni dia akan di repeat berapa kali sebenarnya? Tak tahu kan? Jawapan dia 10. Dia akan di repeat 10 kali. C out J ni dia akan repeat 10 kali. Okay. In order to understand this nested loop, so saya kena buat buka pin je Kena buat tracing.
Nampak saya punya pen ni? Nampak. Okay. So in order to understand this program, we need to do what we call it as tracing. Okay, tracing. Kita akan buat tracing. Tracing ataupun bahasa Melayu dia surih. S-U-R-I-H, surih. Okay. Tracing. In order to know what is the output of this program. Okay, macam mana cara nak tracing? Mula-mula kita kena list downkan apakah variable yang ada dekat program ni. Apa variable yang ada? Sekarang saya nak buat tracing So first kali kena listkan variable. Ada berapa variable? List ni. 2. Apa variable dia? I dan J. So saya letak sini I dengan J. Saya letak line sikit ni I J. And then awak letak output. Okay, output. Kita nak tengok apakah dia punya output. Ni kita nak buat tracing. Output ni adalah what actually will be displayed in the on the screen lah. Tapi ni kita tak pakai komputer, kita pakai kertas. Okay, kita tracing manually. Kita nak tahu. Nanti kalau dapat output, awak tak faham macam mana output tu berhasil. Jadi saya nak cerita lah ni, tracing. Macam mana how the output is generated. Okay, alright. Now, let's start tracing. For integer I equal to 1. Maksud dia, integer I is equal to 1. I, 1. Okay. I less than 6. I less than 6. True or false? Tolong jawab dekat chat ataupun awak boleh cakap. Okay. True So true dia akan masuk dalam 4. And then dia jumpa 4. For integer J equal to 1. J equal to 1. Sorry, saya tukar color J punya color hijau J equal to 1. J less than I. True or false? False. Dia masuk C out ni tak? Dia tak masuk. Dia tak masuk dalam 4 ni. Dia terus pergi ke C out I. C out I, output dia apa? C out I ENDL. Dia akan keluar 1. Color biru sebab apa? I color biru kan? ENDL tu maksud dia akan pergi next line. Okay, ENDL maksudnya dia akan pergi new line kat sini. Faham setakat ni? Alright. Lepas ENDL dia akan patah balik ke atas. Patah balik dia pergi ke sini dulu. I++. I jadi berapa? So I will become 2. So saya potong macam ni Potong 1 jadi 2. Ni nama dia override. Setakat ni okey? Yeah. Okay, good. And then tengok dia punya ni. I less than 6. I less than 6. I dia 2. 2 less than 6. True or false? True. So true dia akan masuk ke sini. So dia akan run for integer J equal to 1. So J akan di override. J jadi 1. So every time dia ulang ni, benda-benda dalam ni akan di override. Okay? So J walaupun value dia sama 1, tapi sebab dia run semula, override jadi 1. Faham? Faham ni? Faham. Alright.
Then tengok syarat dia. J less than I. True or false? True. So true dia akan C out J. C out J. So C out J, dia nak C out J. J adalah 1 Dia nak tukar 1. 1 nak tulis dekat sebelah kanan atau sebelah bawah? Bawah. C out J. Nak sebelah kanan ke sebelah bawah? Kanan ke bawah? Bawah. Kenapa bawah? Sebab tadi ada ENDL masa first cycle tadi, masa first loop tadi disebut ENDL. Saya dah cakap tadi ENDL dia turun ke bawah. Okay, now C out J. C out J. So dia C out apa? C outkan 1 ke C outkan 2? Apa yang akan keluar? 1 atau 2? 1. 1. Sebab apa? Sebab J 1 So color apa? Biru ke hijau? Hijau. Hijau. So inilah J. And then bila dah ni dia akan J++, J jadi berapa? J jadi berapa? J++, J jadi 2. So J jadi 2. And then check condition ni, J less than I. True or false? False. So false dia tak masuk dalam sini, dia terus C out I. C out I apa? Apa yang dia C outkan? 2. 2 color biru ke color hijau? Biru. Kanan ke bawah? Bawah. Kanan ke bawah? Kanan. Ke bawah. Dekat C out J ni ada NDL ke? Tak ada kan? Kanan, okey. Nampak tadi ni C out J 1. Ada NDL? Tak ada kan? So dia akan continue kat sebelah. Faham? C out I, NDL. So NDL nanti dia tunggu kat sini NDL. So next output will be put here. So ada NDL ni. Next output will be put here. Ni tak ada NDL. Sebab tu dia continue kat sebelah kanan. Faham? Alright. Padam. Okay. So habis 2 and then dia repeat balik pergi ke sini I++. I jadi berapa? Okay. So I will be overwritten become 3. Then check I less than 6. True or false? 3 lebih kurang daripada 6. Betul salah? Betul. So true. Then kita masuk sini. J is equal to 1. Override lagi. J akan di override jadi 1. Faham ni? Sebab ni bila masuk sini dia akan override balik. J equal to 1. Tadi J dah 2 kan? Faham ni kelas? Boleh tak? Rex okay? Rex okay ke? Okay. Your speaker on ke? Okay, hopefully okay. So now J is 1, I is 3. So J is less than I. True or false? True. So C out J. C out J. Apa yang di C outkan? C out J. J is 1. J is 1. So C out J.
And then repeat balik J++, so jadi J jadi 2. Then check condition J less than I, 2 less than 3, true or false? True. So see out J lagi. Out J, so J, what is J? Is 2. And then J++, again, J become 3. Tengok condition dia. J less than I, true or false? J adalah 3 less than 3. I ni, false. So false, so the skip, go to see out I. What is I? I is 3. So see out I. 1, 2, 3. And then next again, I++. So I jadi berapa? I jadi 4. I jadi 4. 4 less than 6. True or false? True. So for J equal to 1. So J jadi override jadi 1. So see out J. Dia akan keluar sini 1. Lepas tu J++. Jadi 2. 2 less than I. 2 less than 4. True. So dia akan display 2. J++. J akan jadi 3. 3 less than 4. True. So dia akan see out J. J++. J jadi 4. 4 less than 4. False. So dia see out I. I adalah 4. Okay. And then I++, I jadi 5. 5 less than 5 less than 6. True. So J equal to 1. So ni override jadi 1. J less than I, true. See out J. 1. J++, J jadi 2. See out J. 2. J++, J jadi 3. 3 less than 5, true. So see out J. See out J 3. J++, J jadi 4. 4 less than 5, true. See out J. So see out J 4. J++, J jadi 5. Okay. 5. J jadi 5. 5 less than 5. False. So dia terus see out I. I adalah 5. So 5. And then naik atas I++. I++ jadi 6. 6 less than 6. False. So stop. So this is the output. Boleh faham? Pas? Boleh. Boleh? Ini kita panggil tracing. Okay, tadi saya kata ni, how many time this CLJ will be repeated? Saya kata 10 kali. Ni 10 kali, tengok ni. Kali hijau ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali dia di-repeat. Masa I1 dia tak di-repeat, masa I dia 2 dia di-repeat sekali, semasa I3 dia di-repeat 2 kali, semasa I4 dia di-repeat 3 kali, semasa I5 CLJ di-repeat 4 kali. So total dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. So CLJ ni sebenarnya 10 kali is repeated. Faham? Faham tak ni? Okay, good. That is the concept of nested loop. Dalam loop ada loop. Okay, you can
example yang dalam lab module tu awak boleh cuba. Nanti later on awak boleh cuba dan tengoklah apa tu dia punya output. Kalau ada masalah boleh tanya saya. Itu konsep saja, simple je. Yang saya explain ni sebenarnya ni, ini jawapan dia ada dekat buku surat 67. Saya dulu belajar macam ni lah, kena tulis kat kertas. Saya tak buat table macam surat 67 tu. Confuse sikit. So yang ni lebih mudah faham. Lebih mudah sebab ada colour lah. Tahu colour biru ni I, colour hijau ni G. Senang sikit lah nak faham. Jadi semua faham lah konsep nested loop. Nested loop ataupun nested. Okay. So any question class? Apa beza integer main dengan void? Okay. Beza dia awak nampak tak dalam void main tu apa yang tak ada? Ada soal. Yes. Ping San Huang, betul. Kalau awak pakai void main, tak perlu letak return 0. Kalau pakai integer main, kena letak return 0. Itu je beza dia. Boleh? Faham tak? Boleh kalau compiler kata tak ada error. Kalau ada error, kena buat integer main. Itu je. Sebab sometimes dia boleh, sometimes dia tak boleh. Tengok macam mana lah. Sebab dulu memang boleh. Tapi yang bila pakai Dev C++ ni, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Tapi kalau integer main, always boleh. Kalau void main, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Faham? Faham Alright, itu je beza dia. Integer main ada return 0, void main tak ada return 0. Tulislah. Rasa tak ada tulis kat mana-mana tu. Okay, let's do exercise number 1. Saya ada letak dalam WhatsApp tu. Dalam WhatsApp yang pagi tadi punya lah, kelas pagi tadi. Saya nak awak potong line yang ada saya gambar tu, saya potong kan, ada buat garisan. WhatsApp saya tak buka pun. Mana tadi? Mana tu? Download. Nampak ni saya share ni? Yang ni potong. The number you entered R ni potong tak perlu. Ini kita tak belajar lagi ni. Ini kalau dah belajar ke chapter 7 baru boleh buat ni. Okay, saya bagi awak 15 minit 15 minit cuba buat to solve this problem. Kalau tak faham boleh start daripada